Tiba-tiba peserta yang panjat pokok kelapa tadi baling sebiji buah kelapa ke arah tetamu. Dia kopek kelapa dengan gigi dia. Lepas tu kelapa yang dah dikopek tu dihentakkan ke atas meja sekuat hati. Bam! Keadaan jadi tak terkawal. Semua penari kuda kepang dah kerasukan. Ketua kuda kepang pun dah pening kepala. Tak tahu nak pulihkan siapa dulu. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Alright, kemarin saya ada buat undian antara cerita Misteri Aura Sari Mbah Parni, Misteri Bukit Botak dan Bilik 205. Nampaknya undian tertinggi Mbah Parni. Jadi hari ini saya akan kongsikan part 1 cerita Misteri Aura Sari Mbah Parni ni. Sebelum tu, bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Selepas berhenti kerja dekat Singapura, J duduk kampung kejap sebelum ke Kuala Lumpur. Dia jual air tebu dekat Pekan Rengit, kumpul modal sebelum berhijrah. Satu hari tu J pergi kenduri arwah Mbah Parni yang ke 1000 hari mengikut kalender Jawa. Mbah Parni nenek J lah. Kenduri tu dekat Padik Sulong. Lepas majlis selesai malam tu, J dipanggil oleh atuk dia untuk berkumpul dan berbincang tentang pembahagian tanah kebun. Semua adik-beradik bapa J ada. J cuma mendengar je. Selesai berbincang, atuk J bagi satu uncang kecil pada J dan berkata, "Arwah nenek hadiahkan ni pada kau. Bukalah tengok apa dia bagi." J pun buka. Ada sebutir batu cincin dalam uncang tu. "Cantiknya," kata J. Dalam uncang tu juga ada sekeping kertas berlipat bertulisan Jawi. Menitis air mata J bila baca apa yang ditulis. "J, batu cincin ni nenek dapat masa kau berumur 9 tahun. Ini amanah orang pada nenek. Batu cincin ni hanya akan diserahkan pada kau bila kau dah dewasa. Mungkin masa kau terima, nenek dah tak ada. Buatkan pengikatnya dengan perak. Gunakan bila perlu saja. Namanya Sari." Itulah pesan nenek J yang tertulis dekat kertas tu. Bapa dan saudara mara J cuma pandang dia tanpa sepatah kata. Lama juga J belik-belik batu cincin tu sebelum dia simpan dalam poket. Selepas solat witir, J pun masuk ke dalam bilik arwah nenek dia. Terlihat ada kayu tas dan tasbih kayu kokar terletak atas bantalnya, yang memang tak pernah berpindah tempat sejak arwah masih hidup. J tidur dekat atas tilam kelabu arwah nenek dia. Sebelum tidur, J sedekahkan Al-Fatihah dan berharap dapat jumpa nenek dia dalam mimpi dan amalkan beberapa doa dan petua supaya mimpi dia bukan tipu daya syaitan. Sebab syaitan memang suka memperdayakan manusia melalui mimpi. Sambil berbaring tu, J berzikir sampai terlelap. Pukul berapa terlelap dia tak tahu. J terjaga bila terdengar suara wanita bagi salam. Suaranya perlahan tapi jelas kedengaran dekat telinga J. Kemudian J buka mata dan pandang sekeliling. Tak ada siapa. Tingkap pun tertutup rapat. J baca beberapa potong ayat suci Al-Quran dan sambung tidur balik. Masa tidur tu, J bermimpi dia pergi ke satu kawasan air terjun yang dia tak pernah pergi ke kawasan air terjun tu sebelum ni. Dalam mimpi tu, J nampak sekumpulan wanita tengah main air dekat atas batu dekat situ. Perlahan-lahan J mendekati mereka. Nenek! J terkejut bila mendapati nenek dia salah seorang dari mereka. Nenek J lambai tangan sambil tersenyum bila nampak J menghampirinya. Kawan-kawan nenek J yang lain dia tak kenal. Daripada 3 orang kawan dia, ada seorang yang masih muda.
Dia tersenyum bila mereka bertentangan mata. J pun senyum. Ini melati, ini cempaka dan itu sari, kata nenek J masa perkenalkan kawan-kawan dia. Mereka tak bercakap, cuma tersenyum je. Lepas tu nenek J minta diri untuk pulang. Kau baliklah, kejap lagi dah nak masuk waktu solat, kata nenek J. J pun terjaga bila atuk dia kejut dia untuk solat subuh. Cepat-cepat J bangun nak ambil wuduk bila Arba'in sepupu J laungkan iqamah. Lepas solat, J terpenung fikirkan mimpi dan suara wanita yang bagi salam malam tadi. Mungkinkah Sari yang dalam mimpi tu pemilik asal bantu cincin ni? Siapa pula wanita yang bagi salam? J tak boleh nak fikir. Bela sekejap. Macam-macam lah datang dekat aku ni, keluh hati J. Masa bersarapan, J perasan atuk dia 2-3 kali pandang dia. Tapi J buat tak tahu je. Tiba-tiba atuk dia bersuara, tongkat tu siapa nak jaga? Arba'in ke J? J dan Arba'in berpandangan. Mereka berdua diam je. Macam ni lah pak, J dah dapat cincin, biarlah tongkat pusaka tu bagi dekat Arba'in, sampuk Pak Yim. Pak Yim ni bapa saudara J. Aku tak nak lah, cari orang lain, kata Arba'in. J dan Arba'in memang tak nak warisi tongkat pusaka tu, walaupun tongkat tu serasi dengan mereka berdua. Semua orang tahu orang lain tak boleh gunakan tongkat tu untuk berlatih silat. Kalau orang lain guna, mesti demam lepas tu. Kemudian J minta izin atuk dia nak ambil tasbih dan kayu tas milik arwah nenek dia. Ambil lah, kau cucu kesayangan dia, kata atuk J. Batu cincin sari, kayu tas dan tasbih kayu koka J bawa balik. Tengah hari tu, lepas solat Zuhur, J balik Benut, naik bas Kostal. Hanya syarikat Kostal yang ada masa tu. Dari Batu Pahat, J singgah dekat Rengit nak beli seluar jin hara dekat Samlah Store, satu-satunya kedai jeans milik orang Melayu dekat Rengit. J terdengar nama dia dipanggil sebaik saja dia keluar dari Samlah Store. Rupa-rupanya Anwar, kawan J yang panggil. Anwar bersuara, kau dari mana J? Dari rumah atuk aku dekat Batu Pahat. Kau free tak cuti Christmas ni? Kalau free aku nak ajak kau pergi Gunung Pulai. Disebabkan J memang tutup kedai air tebu hujung minggu tu, dia pun setuju. Okey, nanti kita jumpa dekat kedai motor Ameng, kata Anwar sebelum beredar dengan motor Honda Fame dia. J mengangguk sambil tersenyum. Tiba hari yang dijanjikan, mereka pun berkumpul dekat kedai motor Ameng seawal pukul 8 pagi. J bawa kayu tas dengan batu sari sekali. Dia simpan dalam beg sandang. Ameng, minyak 5 botol, kata J pada Ameng. Ameng ni pemilik bengkel dekat kampung J. Masa tu minyak petrol jual guna botol kalau dekat kampung-kampung lah. Ameng bertanya, lu mau pergi mana ramai-ramai ni? Kita mau pergi Gunung Pulai. Tiba-tiba seorang lelaki yang tengah pam tayar menyampuk, mandi sana baik-baik sikit tau, ada orang pernah hilang. Baik pakcik, jawab si Aziz. Masa pergi tu masing-masing naik motosikal. J naik motosikal Scrambler Yamaha Endura 125 abang dia. Motor tu dia tinggalkan dekat kampung dan abang dia beli motor baru dekat Kuala Lumpur. J bawa gitar kapuk sekali nak main dekat sana. Mereka pergi 8 orang. Anwar, Zamin masing-masing naik Honda Fame. Manon dan Do masing-masing naik Scrambler Suzuki 125. Aziz naik Yamaha RX 100. Rahim naik Suzuki GP 100 dan Rahman naik Honda CB100. Sehari sebelum bertolak, Anwar sebagai ketua dah pesan, aku tak benarkan sesiapa pun bawa perempuan. Aku nak semua lelaki, katanya masa mereka berbincang dekat warung Saleh. Mereka semua setuju. Masa tu jalan alternatif dari kampung J ke Gunung Pulai masih tanah merah, belum betar macam sekarang ni. Mereka bertolak pukul 9 pagi. Jalan tanah merah kalau hujan agak licin dan kalau musim panas berdebu pula. Kalau kenderaan dekat depan laju, alamat berdebu lah penunggang motosikal dekat belakang. Hari mereka bertolak tu cuaca baik, jalan kering dan berdebu. Lepas hampir sejam perjalanan, mereka pun sampai ke kawasan air terjun dekat Gunung Pulai tu. Sebelum melangkah masuk, J baca Salamun ala Sulaiman fil alami innaka hamidum majid 3 kali dan Salamun ala Nuhi fil alami innaka hamidum majid 3 kali, diikuti dengan Bismillah 5. Disebabkan cuti umum hari tu, ramai pengunjung yang datang.
Ada juga pengunjung dari Singapura berdasarkan nombor plate kereta mereka. Lepas parking motor, mereka pun menuju ke satu sudut yang agak redup. Anwar bentangkan tikar mengkuang yang dibawa. Mereka semua bersarapan dulu sebelum mandi. Sebelum mandi tu, Anwar berpesan, lagi 2 jam kita kumpul balik dekat sini. Mereka bersetuju dan masing-masing bebas untuk mandi dan jalan-jalan ke mana yang mereka suka. J hanya duduk atas batu sambil juntaikan kaki dia ke gigi air. Susah Sambil duduk santai tu, J petik gitar main lagu Alley Cat Senandung Semalam. Tiba-tiba J terdengar tepukan dan suara. Gerik hebat lu J. Sebaik saja J berhenti menyanyi, Dila. Terkejut dia. Datang dengan siapa? Dengan family. Sambil Dila tunjukkan ke arah family dia lah. J bersuara lagi, macam mana boleh perasan J dekat sini? Masa J letak motor, Abang Dila cakap dia suka motor scrambler putih yang J bawa tu. Tapi tak tahu J yang tuan punya motor tu. Bila J buka helmet, barulah Dila tahu. Dila tunggu kawan-kawan J yang lain pergi mandi, baru Dila datang. Kemudian Dila ajak J jumpa keluarga dia dan berkumpul dengan mereka sekali. Pakcik dia yang perawat tradisional tu pun ada sekali. Nak tahu kan siapa yang nak tahu siapa Dila dan pakcik dia? Saya dah kongsikan dalam cerita Selendang Mariani. Okey, sambung. Mereka berbual panjang sambil makan-makan. Lepas tu mereka suruh J nyanyikan lagu Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta dari kumpulan Flybeats. Nak tak nak terpaksalah juga J tunaikan walaupun suara dia tak sedap. Sedang mereka leka berbual tu, tiba-tiba terdengar seorang perempuan menangis kuat sambil menjerit, Anak aku hilang, anak aku hilang. J tengok ramai pengunjung mendekati perempuan tu untuk bertanyakan apa yang berlaku. Pak Lang iaitu Pakcik Dila dengan J pun mendekati perempuan tu lah. Menurut perempuan tu, anak lelaki dia tadi duduk dekat atas batu tu nak sarapan. Dia dah tak nak mandi, jadi dia duduklah dekat situ. Mereka berempat yang mandi. Bila dia naik nak salin baju, anak dia dah tak ada. Pak Lang suruh perempuan tu bertenang dan akan cuba membantu. Kemudian Pak Lang terus duduk bersila atas batu dan bertafakur. Mulutnya sekumat-kamit baca mentera dalam bahasa Bawin. Tiba-tiba J nampak badan dia menggigil dan angkat kedua-dua tangannya ke atas. Dia tunjukkan ke arah sebatang pokok besar dekat sebelah kolam air terjun. Jangan kotorkan kampung aku. Terdengar suara garau keluar dari mulutnya. Suara yang keluar tu bukan suara Pak Lang. Bergema suaranya di sekitar mereka. Tiba-tiba J terdengar suara wanita bagi salam. Dia cari arah datangnya suara tu. Tak pasti arahnya. Assalamualaikum. Sekali lagi kedengaran suara tu. Waalaikumsalam. J jawab sambil berdebar-debar. Keluarkan batu cincin tu dan bacakan Al-Fatihah. J pun keluarkan batu cincin dari uncang dan baca surah Al-Fatihah. Masukkan batu cincin tu ke dalam botol dan isikan air. Kata suara tu lagi. J yang macam dipukau hanya ikut je kata-kata dari suara tu. Sekarang kau bacakan doa Nabi Sulaiman dan tiup ke mulut botol. J pun baca lalu ditiupkan ke mulut botol. Kemudian suara tu suruh siram air tu dekat bawah pokok besar yang ditunjukkan Pak Lang tadi. J dan Abang Dila bergegas ke arah pokok tersebut. Sampai dekat bawah pokok tu, J renjiskan air di sekeliling pokok sambil berselawat. Selepas 3 kali pusingan mengelilingi pokok tu, Abang Dila tarik tangan J dan tunjukkan ke satu arah. J nampak ada seorang budak lelaki tak berbaju, macam tengah bercakap dengan seseorang. Abang Dila terus laungkan azan. Lepas azan, barulah budak tu terpinga-pinga pandang mereka berdua. Kemudian terdengar suara tu lagi. Pulihkan budak tu dan tutupkan hijabnya. Dia suruh J baca Fahum la yubsirum 3 kali dan sapu kelopak matanya supaya budak tu tak nampak makhluk gaib. Kemudian suara tu suruh J baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali dan menepuk-nepuk belakang budak tu supaya gangguan tu hilang. J hanya ikut tanpa membantah. Kesemua doa yang disuruh baca tadi, J pernah dengar dari mulut arwah nenek dia masa mengubat orang. Kemudian terdengar suara tu lagi. Sekarang kau pulihkan orang tu yang sedang kerasukan tu. Kamu tahu apa yang nak dibacakan? J hanya mengangguk. J pun mendekati Pak Lang.
Dia mendengus bila nampak J dan berkata, "Ini tempat aku. Mereka dah cemarkan. Aku tak suka." Garau sungguh suara yang keluar dari mulut Pak Lang. "Jangan dilayan kata-katanya. Pulihkan dia sebelum ramai lagi yang datang," kata suara tu lagi. "Kau berani sebab kau bawa sari. Kau tu budak keingusan," kata Pak Lang. Lepas baca Al-Fatihah dan selawat, dia baca, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alun alayya wa'tuni muslimin," dengan kuat sebanyak 3 kali, diikuti dengan "A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli aduwwin wa hammah wa min kulli syaitanin lammah. A'udzu billahil wahidil majid min kulli aduwwin wa hasid wa min kulli syaitanin marid. Bismillahi ala abdihi biqaulihi laqad hal insana fi ahsani taqwin," dan diakhiri dengan doa Nabi Sulaiman. Sambil baca doa tu, J sentuh badan Pak Lang dengan kayu tas yang dibawa tadi. Tak lama kemudian, Pak Lang yang duduk bersila tumbang, terlentang ke belakang. Lepas tumbang sekejap tu, dia pun sedar. Dia pandang J dan bertanya, "Siapa perempuan muda yang dengan kau tadi, J?" J cuma diam. "Ada perempuan ke tadi, Pak Lang?" tanya Abang Dila. Pak Lang hanya mengangguk perlahan sambil lipat kaki seluar dia. Mereka bertiga terus duduk semula dekat tempat keluarga Dila berkumpul tadi. "Ceritalah J, betul ke tadi ada perempuan muda dengan awak?" tanya Dila. J pandang muka Pak Lang. Pak Lang bagi isyarat supaya diam. "Maaf Dila, lain kali saya beritahu awak," kata J. Tiba-tiba J disapa oleh perempuan yang anak dia hilang tadi. Adik, terima kasih banyak je tolong akak tadi." Dia hulurkan beberapa keping duit RM10 tapi dia menolak. J bersuara, "Tak payah kak, bukan saya yang tolong tapi Allah. Akak tahu memang semua kuasa Allah, tapi anggaplah ini sebagai hadiah." J ambil jugalah duit tu lepas didesak beberapa kali. Dila menceritakan kepada keluarganya macam mana dia kenal J. Dari mula-mula J beli juadah sarapan pagi yang dia jual, bawa Pak Lang ke kilang, hinggalah kisah J keluar dengan dia tengok cerita Rocky. Semua dia cerita. J pula yang tersipu-sipu malu. Tak lama kemudian J terdengar suara Anwar. "Oi, tak nak balik ke?" Sambil Anwar tunjukkan jam. Dah 2 jam rupanya. J terus bersalaman dengan Dila dan keluarganya untuk pulang. Dila bersuara sambil hulurkan sekeping kertas. "Ini nombor telefon Dila yang baru. Kita dah tak duduk berdok-nok lagi. Dah pindah Bukit Merah. Kalau pergi Singapura, singgahlah rumah," sampuk Abang Dila pula. "InsyaAllah," kata J sebelum bergerak pulang. Dila suruh abangnya ambil gambar mereka berdua. Sebaik saja J sampai dekat tempat letak motor, Aziz bertanya, "Apa kau buat dekat situ, J?" "Alah, borak dengan budak satu kerja masa aku kerja dekat Keranji dulu. Berada baju biru tu Fendi kan?" Tiba-tiba Manun bersuara sambil pakai helmet. "Tak," jawab J. Berada baju biru yang dimaksudkan Manun tu adalah Abang Dila. Kemudian mereka ambil motor masing-masing dan tinggalkan tempat tu. J bawa motor perlahan sebab dia masih fikirkan suara misteri dekat Gunung Pulai tadi. J paling belakang, yang lain dah jauh ke depan. Fikiran J melayang, cuba mengiati wajah Sari dalam mimpi dan kata-kata yang keluar dari mulut Pak Lang masa dirasuk tadi. Katanya Sari bersama J. Tiba-tiba J terdengar jeritan yang diikuti dengan bunyi horn lori dari arah depan. "J!" Cepat-cepat J mengelak ke kiri dan terbabas dalam semak. Dekat tepi jalan, motor J langgar bonggol batu dan terjatuh. "Nasib baik aku tak laju," kata hati J. Kemudian J tarik motor yang tersangkut dekat celah-celah lalang yang tebal tu. Suara siapa yang panggil aku tadi agaknya? Nasib baik J tersedar dan terselamat dari kemalangan tu. Alhamdulillah, asbab jeritan suara misteri tadi, dengan izin Allah J selamat. J hidupkan motor dan teruskan perjalanan. Sampai dekat kedai Ameng, semua kawan-kawan J dah menunggu. Zamin bertanya, "Kau kenapa lama sangat baru sampai, J?" J pun ceritalah yang dia kemalangan dekat kawasan Parit Makassar tadi. Mereka semua terkejut. Rahim bersuara, "Kau bawa perlahan pun boleh jatuh. Kau tidur ke? Yuk minum dulu, aku lapar lah." Mereka terus ke kedai mamak berhampiran. Kedai mamak Musa ni satu-satunya kedai mamak dekat kampung tu. "Korang order lah nak makan apa? Hari ni aku belanja," kata Aziz. J order nasi goreng ayam. Masa tu nasi goreng ayam baru RM1.50 sepinggan. Lepas semua makanan dah sampai, barulah mereka makan bersama-sama.
Belum sempat J nak jamah nasi goreng ayam tu, dia terdengar suara tu lagi. "Jangan makan, ayam tu sembelihannya tak sah." Hilang selera J nak makan. "Mamak, tolong bungkus nasi goreng ayam ni," kata J pada pekerja mamak tu. "Tak makan nanti Aziz kata apa pula kan?" J bagi tahu yang lain yang dia nak makan dekat rumah. Alasan J perut masuk angin. Nasi goreng tu J buang dekat tong sampah tepi kedai mamak. Lepas makan, mereka pun balik ke rumah masing-masing. Sampai dekat rumah, mak J bersuara, "J, kau mandi kat bilik air luar tu. Lepas mandi baru masuk rumah." "Baik mak." Mak J ni memang tak bagi terus masuk ke rumah kalau J baru balik dari hutan atau air terjun. Pernah sekali tu, dulu abang J balik dari Gunung Lambak dekat Keluang, terus masuk rumah. Sudahnya adik J yang bongsu meragam dekat 2 jam. Terpaksalah abang J panggil Wak Amba untuk pulihkan. Sejak tu, mak J akan melarang sesiapa dia terus masuk ke rumah kalau balik dari hutan. Lepas mandi dan solat Zuhur, J tidur sekejap. J tersedar bila adik dia panggil, "Bang, Lan Panjang datang tu, dia ada dekat tangga." Sebaik saja J sampai dekat muka pintu, Lan Panjang bersuara, "J, pinjam gitar kau. Malam ni ada band undangan dan kuda kepang dekat rumah Wak Syafi'i. Band Zamit Sound Benut turun. Aku ingat sebelum diorang mula main, aku nak nyanyi 2-3 lagu. Hari tu Wak Syafi'i buat kenduri kahwin anak perempuannya." J sekeluarga dijemput, tapi hanya mak dan bapak J je yang pergi. Lan Panjang ni memang boleh nyanyi dan ada band sendiri bernama Deja Vu. Tapi malam tu Zamit Sound yang dijemput Wak Syafi'i. "Kau datang juga tau. Kau kan suka kacau budak-budak kuda kepang tu," kata Lan. "Okey, insyaAllah. Lepas maghrib aku ke sana," kata J. Malam tu lepas solat maghrib, J ke rumah Wak Syafi'i. Dia tengok ada 3 kemah besar dekat rumah ni. Satu kemah untuk band Zamit Sound, satu kemah untuk kumpulan kuda kepang, dan satu kemah lagi untuk penonton. Makin lama makin ramai tetamu yang datang. Peminat kuda kepang berkumpul di kemah kuda kepang lah. Peminat muzik rock dan pop di kemah band Zamit Sound. Tak lama kemudian, DJ jemputan buat pengumuman tentang atur cara majlis. Lepas solat isyak, Zamit Sound akan mula hiburkan tetamu. Lepas pukul 10.30 malam, barulah giliran kuda kepang. Sementara tunggu giliran band Zamit Sound mula, Lan Panjang nyanyi dulu guna gitar kapuk J. Dia nyanyi lagu Rindu Bayangan dan lagu Dulu dan Sekarang. "Memang sedap lah suara Lan Panjang ni," kata pemuda dekat sebelah J. J mengangguk sambil tersenyum. Melihat dari gaya dan pakaiannya, J yakin dia seorang pesilat atau pemain kuda kepang. Tiba-tiba pemuda tu bersuara, "Awak main silat ke kuda kepang?" "Saya datang nak tengok je. Nak tengok Lan nyanyi dan tengok kuda kepang." "Oh, saya pun datang nak tengok. Orang yang main kuda kepang tu semua kawan-kawan saya. Mereka dari Ulu Benut. Saya dari Parit Raja. Kenal mereka sebab sama-sama anggota kebudayaan negeri Johor." J hanya mengangguk. Bila band Zamit Sound mula main, suasana jadi riuh rendah. Zamit Sound mulakan persembahan dengan lagu pop YJ, Suzana. Lepas lebih kurang sejam bermain, kumpulan kuda kepang pula masuk gelanggang. Ada 7 peserta kuda kepang yang akan mainkan tarian kuda kepang. Mereka ambil tempat masing-masing. Ketuanya berdiri dekat tengah gelanggang sambil pegang cemati. Mukanya yang agak serius tambah menakutkan dengan misalnya yang tebal. Sebaik saja muzik dimainkan, peserta pun menari dengan asyik. Semakin lama semakin mengasyikkan. J pun layan je lagu yang dimainkan. Bila ketua mereka pukul cemati, keadaan jadi semakin panas. Peserta menari dengan agresif macam kerasukan. Lelaki dekat sebelah J pun dah macam terpukau dengan muzik tu. Idea jahat J pun datang masa tu. J tepuk dulang berisi gelas kosong dekat depan dia dengan kuat. Pam! Lelaki dekat sebelah dia terus terkejut, menjerit dengan kuat dan melompat ke depan. Peserta kuda kepang yang menari dalam gelanggang terkejut dengan kehadiran lelaki tu. Mereka semua buka bunga silat. Seorang peserta lagi naik syekh, berlari sekeliling gelanggang sebelum panjat pokok kelapa sebelah rumah. "Oi, kurang ajar kau. Kenapa kau tepuk dulang? Kau tengok apa jadi sekarang?" Pembantu ketua kuda kepang tu marah J. J hanya diam.
Tiba-tiba peserta yang panjat pokok kelapa tadi baling sebiji buah kelapa ke arah tetamu. Dia kopek kelapa dengan gigi dia. Lepas tu kelapa yang dah dikopek tu dihentakkan ke atas meja sekuat hati. Bam! Keadaan jadi tak terkawal. Semua penari kuda kepang dah kerasukan. Ketua kuda kepang pun dah pening kepala, tak tahu nak pulihkan siapa dulu. Tiba-tiba J terdengar suara misteri tu lagi. Kau yang ganggu mereka, kau yang pulihkan mereka. Suara tu suruh J masuk ke gelanggang. Kemudian J keluarkan kayu tas yang dia bawa. J panggillah panjang, suruh dia laungkan azan guna mikrofon. Lepas tu J suruh pemuzik pengiring kuda kepang berhenti bermain. Tanpa buang masa lagi, Lan pun azan. Masa dia azan tu, J baca ayatul kursi dan 4 kul dengan kuat, diikuti doa menghindar syaitan dan tepuk tanah gelanggang 3 kali. Alhamdulillah, mereka yang kerasukan terduduk dan terdiam. Wajah mereka menunjukkan keletihan yang amat sangat. J mendekati ketua kumpulan kuda kepang tu dan minta maaf. Dia sambut tangan J, tapi dengan raut wajah yang marah lah. J terus balik masa tu juga dan panjang berkata, J, tunggu aku pun nak balik lah. Gitar kau malam esok aku pulangkan, sebab tengah hari besok aku nak jamming dekat Rengit. J hanya mengangguk. Sampai dekat rumah dekat pukul 12 malam. Lampu rumah dah terpadam, bermakna semua dah tidur lah. J masuk ikut pintu belakang perlahan, tak nak sampai bapak dia terjaga. Lepas bersihkan badan, J pun masuk bilik nak tidur. Puas dia cuba pejamkan mata, tapi tak boleh tidur juga. Pukul 1:30 pagi masih tak boleh tidur. J tak tahu pukul berapa dia terlelap. Malam tu J mimpi Kintan. Raut wajahnya kelihatan sedih. Dia datang dekat J sambil ucapkan selamat tinggal. Dalam mimpi tu J tak berkata apa-apa. Dia hanya mampu pandang Kintan kejap sebelum dia menghilang. J panggil Kintan berulang kali, tapi tak ada sahutan. J tersedar bila adik dia kejut. J terus duduk dan beristighfar. Cepat-cepat dia bangun dan tengok uncang tempat dia simpan cincin batu jet yang Kintan bagi tu. Allahu Akbar, tak ada. Tiba-tiba J rasa sebab bunian pun boleh merajuk ke? Esok aku kena jumpa Wak Ambar ni. J pun sambung tidur balik. Mimpi kedua datang selang beberapa jam. Dalam mimpi ni pula J mimpi wanita berkuda putih. Pakaian pun serba putih. Dia tak turun dari kuda dan hanya perkenalkan dirinya sebagai Puteri Dumilah Sari, tapi panggil hamba Sari saja, katanya dalam mimpi tu. Menurutnya, moyang kepada arwah nenek J ni berhubung rapat dengan keluarga Puteri Dumilah Sari sejak dekat tanah Jawa lagi. Dan perhubungan tu berterusan hingga moyang J ke tanah Melayu. Masa Sari tengah ceritakan persahabatan moyang J dengan keluarganya, tiba-tiba Kintan muncul dari belakang dengan berpakaian Melayu lama, datang naik harimau putih. Kintan bersuara, "Wahai Tuan Puteri, hamba dulu yang mengenali lelaki ini sejak dia berkatan hinggalah sekarang. Mengapa tiba-tiba Tuan Puteri muncul dan ingin mengabdikan diri padanya?" Sari hanya tersenyum dan kemudian turun dari kudanya. Kintan pun turun dari harimau dia. Sari berkata, "Wahai adikku Kintan, hamba tidak berniat untuk merampas dia atau mengambil dia. Hamba hanya mengikut amanah dari keluarga hamba di Jawa yang bersahabat dengan keluarga lelaki ini sejak beberapa keturunan. Lihat batu cincin ni, usianya saja lebih tua dari batu cincin yang kamu berikan pada dia. Inilah bukti bahawa keluarga hamba yang lebih dulu mengenali dia." Sari tunjukkan batu cincin putih tu. "Hamba pulang dulu, InsyaAllah hamba datang lagi berjumpa Tuan," kata Sari sambil melompat ke atas kudanya. Kintan pun terus tinggalkan J tanpa sepatah kata. J terpaku dekat tempat tu, dekat atas bukit, dan ada satu perkampungan di lembah sana. Mimpi J berakhir bila kedengaran bunyi gendang jeduk dekat surau, menandakan masuknya waktu subuh. J solat berjamaah dengan keluarganya dekat rumah. Bapak J tak ke surau pagi tu sebab hujan lebat. Lepas solat, J tidur balik sebab terlalu mengantuk. Yelah 2 kali terjaga dari tidur tadi. Pukul 9 pagi, J dikejutkan oleh adik dia. "Bang, bapak panggil pergi dapur," katanya. Sampai dekat dapur, J tengok bapak dia dengan mak dia tengah berbual. Mak J hulurkan air dan lempeng kelapa. Sebaik saja J duduk.
Kau buat apa malam tadi dekat rumah Wak Syafi'i? Tanya bapak J dengan serius. Mesti ada orang mengadu dekat bapak aku ni, kata J dalam hati. Bapak J bersuara lagi. Bapak isi minyak motor tempat Amin tadi, Wak Sujak mengadu. Katanya kau kacau budak-budak kudu kepang. Semua jadi kelang kabut sebab perbuatan kau. Lain kali jangan buat macam tu, rosakkan majlis rumah orang. Lama juga dia membebel pagi tu. J hanya diam je, tak menjawab dan minta maaf sebelum bapak J keluar pergi pekan benut pagi tu. Lepas sarapan, J terus ke rumah Wak Amba dan bawakan lempeng kelapa untuk dia bersarapan. Sampai rumah Wak Amba, J tengok dia tengah bagi ayam makan. J bersuara, "Wah, banyak ayam Wak sekarang. Kau tak reti bagi salam ke? Baru kerja Singapura 2 tahun dah lupa bagi salam." "Assalamualaikum Wak, minta maaf, lupalah," sambil bagi lempeng kelapa yang dia bawa tadi. Wak Amba jawab salam sambil ajak J duduk dekat bangku panjang yang Wak buat dari kayu getah. Wak Amba berkata, "Apa hal kau datang sini? Nah, minum air kelapa tua." Wak Amba hidangkan air kelapa tua dan tombong kelapa sekali. J pun ceritakan peristiwa yang dia alami sejak terima batu cincin sari itu. Mimpi malam tadi pun dia ceritakan juga. Wak Amba terdiam sambil tangannya memintal-mintal janggut. Wak Amba bersuara, "Macam ni lah, hubungan kau dengan Sari, Wak tak nak masuk campur. Sebab ni ikatan dari zaman moyang kau dekat Jawa. Tentang Kintan, kau jangan risau. Keluarga dia pun dah ada perjanjian dengan Wak. Percayalah, malam ni batu pemberian Kintan akan balik pada kau. Tahulah apa yang perlu Wak buat nanti." Menurut Wak Amba, makhluk bunian pun macam kita, ada cemburu, ada sakit hati dan cinta pada manusia. Tapi kalau diceritakan pada orang, mesti kena ketawa. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. "Wak, ni je pucuk paku yang saya dapat." J menoleh. Ada 2 orang lelaki yang dia tak kenal, umur lebih kurang 20-an. Ini Ijal dan ni Sarwono, anak murid Wak yang baru. Ijal ni orang Parit Raja dan Sarwono ni orang di Simpang Regam, kata Wak Amba. J mengangguk dan tersenyum pada mereka berdua. Menurut Wak Amba, kedua-duanya teringin nak belajar silat Jawa dan ilmu perbomohan. Wak terima mereka sebagai anak murid bila melihat kesungguhan mereka. Lepas dekat sejam bersembang, J pun minta diri untuk pulang. Jumaat depan, majlis tamat belajar mereka berdua. "Kau datanglah stage seorang," Wak Amba berbisik pada J. "InsyaAllah Wak. Assalamualaikum." Wak Amba menjawab salam sambil tepuk bahu J dan berkata, "Kintan, Wak uruskan." J terus capai motor dan balik. Sampai rumah, J mandi dan bersiap nak ke Rengit. Mak J bertanya, "Kau nak ke mana J?" "Nak pergi Rengit mak, nak bersihkan mesin tebu. Esok dah nak berniaga." J meniaga air tebu dekat Rengit pacak payung je. Stol mesin tebu dan peralatan yang lain dia simpan dekat kedai gunting rambut Wak Fadil, orang Jalan Jaya Diri, Seri Ladang. Sewa stol tu, sewa simpan tu RM30 sebulan. Mak J bersuara, "Balik nanti kau belikan adik-adik kau sate dekat depan restoran Cina Hailam tu. Kau ada duit tak?" "Ada." J pun terus bergerak. Sampai dekat Rengit, J terus ke stol, bersih dan kemas tempat simpanan barang. Selesai kerja dekat stol tu, dia terus ke restoran Cina Hailam nak beli sate. "Wak, sate ayam 30, sate daging 20. Wak ni duduk dekat kampung sate Batu Pahat. Majoriti penduduk kampung tu adalah penjual sate. Tiba-tiba J terdengar suara dari dalam restoran. "J, mana dah join kita orang?" J tengok lan panjang dengan 2 orang kawan dia tengah makan. J berkata, "Kau dah habis jamming ke?" "Dah, hari ni sewa 2 jam je sebab ada 2 band lagi nak sewa tempat tu." J minta diri untuk pulang bila sate dia dah siap. Masa balik tu, J ikut jalan Seri Ladang sebab nak singgah rumah Wak Fadil untuk bayar sewa. J sampai rumah dekat pukul 6 petang. Lepas mandi dan solat asar, J berbual dengan kedua-dua orang tuanya. Mak J bersuara, "Kata minggu depan kau ada temu negeri kerja dekat KL. Kau jadi pergi tak?" "Ikutkan hati malas mak, tapi nanti apa kata abang pula. Susah-susah dia rekomenkan kerja, saya tak datang." J ditawarkan kerja kerani dekat Felcra KL. Masa tu ofis mereka dekat jalan Bonus Masjid India. Sekarang dekat bangunan LT80 Bukit Bintang. Malam tu lepas habis tengok TV, J masuk tidur. Sebelum tidur tu, J tengok uncang yang berisi batu putih sari dan uncang yang berisi loket tembaga.
Harap-harap batu jade tu balik semula lah, kata J dalam hati. Kemudian J baring sambil berzikir sampai dia terlelap. Sekali lagi Sari datang dalam mimpi. Kali ni dia datang dengan 2 orang pengawal sambil bawa selembar kulit bertulisan Jawi. Dia tunjukkan surat perjanjian moyang J, Raden Sujit Romo dengan Raja Bunian dekat Kendal, Jawa Tengah. Menurut perjanjian tu, Puteri Dumilah Sari atau Sari perlu mengabdikan diri pada keturunan Raden Sujit Romo hingga keturunan yang kelima. J adalah keturunan yang terakhir. Lepas J tak ada, perjanjian tu terbatal. Selesai menyampaikan amanat tu, mereka pun beredar dengan sekelip mata. J terjaga bila terasa tapak tangan dia disentuh seseorang. Alangkah terkejutnya J bila batu cincin kintan ada dekat tapak tangan dia. Dia datang rupanya. Disebabkan baru pukul 3.30 pagi, J pun sambung tidur balik. Mimpi datang lagi. Kali ni J mimpi Kintan dan Sari datang. Sari berkata, kami dah sepakat, kalau J ke arah utara, Sari akan ikut. Kalau J ke arah selatan, Kintan akan ikut. Tapi kalau J keluar dari tanah Melayu, kami berdua tak ikut. Dalam mimpi tu, J langsung tak boleh bersuara. Hanya diam dan mengangguk tanda faham dan setuju. Seperti biasa, sebelum waktu subuh, bapak J dah kejutkan dia untuk bangun solat. Mimpi malam tu, J rahsiakan dari keluarga dia. Baiklah, kita jumpa di part kedua cerita ni. Yang mana belum subscribe tu, jangan lupa subscribe. Yang mana nak share video saya di TikTok, IG, FB ke, jangan lupa tag saya sekali ya. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.